Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru yang mengejutkan seluruh Malaysia dan ini mesti ditangani dengan baik. Waris Sulu tulis surat amat biadab kepada Peguam Negara, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina. Waris Sultan Sulu ataupun Waris Sulu yang menuntut hak ke atas Sabah bertindak biadab apabila menghantar surat kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun meminta bayaran pampasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata surat itu dihantar beberapa hari yang lalu. Katanya, saya dimaklumkan Peguam Negara 2-3 hari lalu, Peguam Waris Sulu menulis surat yang amat biadab mendakwa mereka bukan saja ada hak ke atas Sabah, malah berhak ke atas tuntutan sebanyak 14.92 bilion, bukan juta, 14.92 bilion atau kira-kira 68.5 bilion ringgit Malaysia yang kini turut dikenakan faedah 16 bilion US dollar atau 73.46 bilion ringgit Malaysia. Kata Azalina, surat Peguam Waris Sulu itu sudah dijawab Peguam Negara. Namun kita juga menyatakan jangan memandang rendah keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam berdaulat dan merdeka, kata Azalina. Tambahnya lagi, malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet telah mengeluarkan arahan supaya kita lawan habis-habisan tuntutan tidak masuk akal Waris Sulu kerana Malaysia negara bebas, merdeka dan bermaruah, katanya pada satu sidang media selepas meninjau pembinaan Mahkamah Pengerang di Bandar Penawar pada hari ini. Azalina berkata Waris Sulu, sekali lagi saya ulang, Azalina berkata Waris Sulu mungkin dipergunakan negara barat bagi menuntut kerajaan membayar tuntutan tidak masuk akal berikutan menggunakan platform Mahkamah Timbang Tara Komersial berbanding Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Katanya, itu sebabnya saya cabar mereka, iaitu Waris Sulu, jika betul nak tuntut hak kononnya ini Sabah, kawasan dan hak mereka, pergilah tuntut di ICJ, kata Azalina. Jadi sebenarnya kata Azalina Osman Said, katanya, jadi sebenarnya saya melihat ini sebagai satu taktik untuk mereka dapat duit daripada Malaysia dengan menggunakan platform undang-undang perniagaan menerusi Mahkamah Timbang Tara Komersial, kata Azalina lagi. Tambahnya lagi, saya melihat Waris Sulu ini dipergunakan oleh segolongan tertentu di negara barat hanya untuk proses menuntut Malaysia membayar duit kepada mereka, katanya. Pada 16 Mac lalu, Mahkamah Rayuan Paris dilaporkan menolak tuntutan kumpulan Sulu untuk menguatkuasakan Final Award seperti yang dimohon Malaysia bagi mengenepikan perkara itu. Dalam penghakimannya, Mahkamah Rayuan Paris menyatakan tuntutan yang difailkan kumpulan Sulu sebagai pihak yang menuntut itu tidak boleh diterima. Katanya, oleh itu keputusan yang diperoleh Malaysia pada 12 Julai 2022 untuk menangguhkan penguatkuasaan Final Award itu kekal. Pada 15 April tahun 2022, Malaysia telah memfailkan permohonan penangguhan terhadap penguatkuasaan Final Award yang dikatakan dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada Februari 2022 di Paris. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan berita yang lengkap tentang perkara ini, anda boleh membacanya di hmetro.com.my,
bertajuk Waris Sulu, tulis surat amat biadab kepada Peguam Negara, kata Azalina. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terbaru satu kejutan yang amat besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya untuk rakyat negeri Sarawak. Apa tidaknya, satu perkara yang amat mengejutkan baru saja dilaporkan berlaku kepada Timbalan Menteri Sarawak, dan akhirnya polis telah membuat keputusan, membuat siasatan, membuka kertas siasatan. Terbaru, Timbalan Menteri Sarawak diserang, polis buka kertas siasatan. Polis menyiasat dakwaan yang kononnya terjadi kejadian serangan terhadap Timbalan Menteri Sarawak pada Selasa lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak iaitu Muhammad Azman Ahmad Sapawi berkata, tindakan menteri yang tidak dinamakan itu mendakwa Pesuruhjaya Polis Sarawak Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, timbalan menteri yang tidak dinamakan itu mendakwa diserang berhampiran rumahnya di Tabuan Jaya pada jam 9.06 malam pada 30 Mei lalu. Dalam aduan tersebut, pengadu mendakwa melihat 4 suspek dipercayai warga tempatan dalam satu keadaan yang amat mencurigakan serta menegur mereka. Salah seorang daripada mereka tidak berpuas hati dengan teguran, telah cuba menyerang dan mengasari beliau sehinggalah menyebabkan dan mengakibatkan kecederaan pada bahagian belakang badan, katanya pada satu kenyataan pada hari ini. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 323/506 Kanun Kesiksaan, katanya, sambil menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi. Muhammad Azman menyeru mereka yang mempunyai maklumat supaya menghubungi pegawai penyiasat Ratna Borhan di talian 019-817-6267. Terdahulu, Sinar Harian melaporkan seorang timbalan menteri mendapatkan rawatan hospital bagi mendapatkan rawatan hospital bagi mengubati kecederaannya sebelum membuat laporan polis. Saya admin The Twin TV ingin mengecam sekeras-kerasnya tindakan daripada pihak-pihak yang begini. Ini sepatutnya tidak berlaku di Malaysia, kerana ini adalah satu jenayah tanpa ada sebab-sebab musabab yang tertentu. Ini adalah jenayah yang patut untuk diberhentikan, kerana serangan kepada orang yang menegur, orang yang baik, itu satu perkara yang amat tidak baik. Kalau ditegur kerana mencurigakan, itu adalah satu perkara yang amat penting. Tapi kalau tiba-tiba pula yang ditegur itu marah dan menyerang, ini satu perkara yang amat pelik. Mengapa boleh terjadi? Jadi harap-harap ini boleh dihentikan. Kita berdoa, kita harap semoga polis Diraja Malaysia dapat menyelesaikan kes ini, menangkap mereka yang berkaitan, dan seterusnya siasatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, saya admin The Twin TV, sampai bila-bila lah saya akan tetap mempertahankan bahawa kedaulatan undang-undang di Malaysia, nothing is above the law. Dan saya juga percaya bahawa polis Diraja Malaysia pasti akan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.